Hai, Assalamualaikum. Kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat di Malaysia. Saya dan rakan sekumpulan itu Nur Nabila binti Ismail, Nur Aisyah binti Yani dan Nurul Atira binti Muhammad Zukri akan membentangkan dan menerangkan tentang cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat di Malaysia. Seterusnya, pengenalan. Pada era kini yang semakin pesat telah menyebabkan kemajuan teknologi meningkat dari masa ke semasa. Pertukaran terhadap cara hidup berasaskan teknologi dan perkembangan pengetahuan memberi akibat dan menghasilkan cabaran terhadap nilai kebudayaan, cara pemikiran dan corak kehidupan yang berasaskan adat sesuatu bangsa timur dan kefahaman agama. Fenomena hari ini menjadi saksi perkembangan pengaruh dunia cyber. Sebagai contohnya, media massa dilihat sebagai punca yang menyebabkan tingkah laku golongan muda menjadi pincang dan rosak. Oleh hal demikian, para remaja zaman ini lebih gemar berinteraksi dengan gadget seperti bermain game komputer dan melayari internet daripada bercakap dengan keluarga mereka sendiri. Definisi cabaran. Cabaran dari segi bahasa iaitu tahaddu yang memberi maksud sesuatu yang sulit yang menguji kemampuan seseorang. Menurut Kamus Dewan pula, ianya bermakna hasil yang mencabar setelah mempersoalkan dan mempertikaikan sesuatu perkara. Ianya juga sesuatu jenis unsur atau faktor yang menguji ketabahan seseorang individu atau sesebuah organisasi. Seterusnya, definisi dunia cyber. Cyber bermaksud sesuatu atau perkara yang mempunyai hubungan antara komputer dan internet. Pada tahun 1984, seorang penulis sains fiksyen iaitu William Gibson telah menggunakan perkataan dunia cyber atau cyber world di dalam karyanya yang bertajuk Neuromancer. William menggambarkan suatu istilah tekno dan mengugat perasaan tetapi pada dasarnya tidak bermakna yang berfungsi sebagai kata laluan untuk semua idea cybernetiknya. Seterusnya, definisi akhlak. Akhlak jika dilihat dari segi bahasa, ianya berasal daripada perkataan khulq yang bermaksud perilaku, perangai atau tabiat. Gaya hidup, adat dan sifat semula jadi seseorang atau sekumpulan individu juga merupakan akhlak. Manakala dari segi istilah pula, menurut Imam Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang ada dalam jiwa individu yang daripadanya muncul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Masyarakat dari segi etimologi merupakan serbian bahasa Arab yang berasal daripada masyarakat, berakar daripada kata kerja syarah yang diartikan sebagai berkongsi. Masyarakat bermaksud kelompok sebilangan manusia yang tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Masyarakat juga boleh dikatakan sebagai jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Dari segi pelaksanaan, ia merupakan sesuatu yang dibuat atau tidak dibuat oleh kelompok tersebut. Ianya adalah merupakan topik utama dalam pengkajian sains sosial. Seterusnya, cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat di Malaysia. Cabaran yang pertama ialah kebenaran maklumat. Ketepatan dan kebenaran maklumat sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat supaya penyalahgunaan maklumat dan penyebaran maklumat yang palsu tidak berlaku di kalangan masyarakat. Namun, segelintir orang yang tidak bertanggungjawab selalu cuba untuk menipu orang lain dengan memberi fakta yang salah dan tidak tepat. Oleh itu, sumber maklumat ini mesti disahkan untuk memastikan ianya benar dan tepat. Seterusnya, cabaran yang kedua adalah pelayanan web negatif. Perkembangan mental dan fizikal seseorang akan mendapat kesan yang negatif jika mereka sering melayari laman web yang tidak berfaedah dan tidak senonoh. Antara dua benda negatif yang mencenderungkan seseorang kepada ketagihan internet ialah ketagihan seks cyber dan perjudian kompulsif. Material yang mengandungi unsur-unsur seks sangat mudah didapati di laman web dan berbagai-bagai gambaran, ilustrasi dan pornografi.
Agama Islam sentiasa menegaskan umatnya supaya tidak melibatkan diri dengan kegiatan yang tidak senonoh. Oleh itu, jika seseorang ingin mempunyai akhlak yang terpuji, mereka mestilah mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti negatif seperti melayari laman web ujar. Cabaran yang keempat dalam topik ini ialah permasalahan remaja. Seperti mana yang kita tahu, media massa sama ada elektronik maupun cetak amat memberi pengaruh yang besar kepada remaja masa kini dan ia memberi impak yang buruk kepada mereka. Kebanyakan remaja amat menggemari hiburan yang berbentuk ke arah keseronokan di media sosial dan perkara tersebut tidak memberi sumbangan yang positif kepada perkembangan akhlak mereka. Selain itu, penyalahgunaan ICT terutama teknologi internet dan media sosial merupakan punca berlakunya permasalahan di kalangan remaja pada hari ini. Hal ini mendorong mereka untuk menghabiskan masa dengan melayari perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Tambahan pula, pendedahan kepada media sosial yang berterusan menyebabkan golongan remaja banyak membuang waktu tanpa memikirkan tujuan hidup dan masa depan mereka. Kesudahannya, wujudlah kegilaan yang keterlaluan dan melewati batas sehingga terbawa-bawa dengan budaya-budaya yang tidak sepatutnya. Cabaran yang kelima pula ialah aktiviti perjudian. Kebanyakan golongan remaja yang melayari dunia cyber untuk mendapatkan hiburan yang mengarah kepada keseronokan seperti menerusi laman web Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain yang menawarkan pelbagai tawaran serta perkhidmatan yang menarik dan menyeronokkan. Laman-laman web sebegini juga menjadi tumpuan para penjenayah yang mahu menjadikan golongan remaja ini sebagai mangsa mereka. Mereka menggunakan dunia cyber sebagai tempat perjudian. Permainan video yang berorientasikan judi mendapat perhatian dari golongan dewasa dan remaja-remaja masa kini yang mampu mempengaruhi mereka ke arah perjudian. Kegiatan perjudian mencabar nilai hidup manusia terutamanya bagi masyarakat Islam yang jelas mengharamkan judi dan wang yang didapati dari hasil perjudian. Islam amat menitik beratkan urusan kewangan sama ada ianya diperolehi daripada sumber yang haram atau halal. Cabaran seterusnya penyebaran gosip dan fitnah. Teknologi ICT kadang-kadang boleh menyebabkan orang ramai menyebarkan berita buruk tentang orang lain. Hal ini dilakukan untuk memalukan atau merosakkan seseorang. Fitnah ialah sejenis ucapan yang digunakan untuk merosakkan nama baik seseorang. Ia disebarkan menggunakan internet, mesej teks dan bentuk komunikasi lain. Dengan media sosial, mudah untuk orang ramai menyebarkan kabar angin dan membuat tuduhan tanpa sebarang bukti. Penggunaan cyber dengan cara yang baik boleh menjadi alat yang berguna untuk membantu membina moral kerana ia boleh membantu untuk mencegah tingkah laku yang buruk. Seterusnya, perubahan gaya hidup dan pencemaran bahasa. Perubahan sosial budaya dan bahasa komunikasi dalam masyarakat bermula dalam wujudnya pengaruh-pengaruh dunia cyber seperti ICT yang menjadi tular dalam kehidupan yang serba moden ini. Terlalu mengikut budaya barat seperti pakaian, tingkah laku atau hiburan telah menukar sifat dan jati diri seseorang individu. Contohnya, makanan seperti kuih tradisional bertukar dengan makanan import dengan pelbagai jenama terkenal di serata dunia. Seterusnya, pakaian tradisional setiap kaum dan bangsa menjadi pakaian rasmi apabila berlangsungnya acara atau perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri bagi kaum Melayu, Tahun Baru Cina bagi kaum Cina dan Deepawali bagi kaum India. Ianya sudah tidak lagi menjadi pakaian seharian yang dibanggakan oleh semua masyarakat. Isu yang berkaitan dengan ICT yang berlaku tanpa disedari dan diduga iaitu kerosakan bahasa. Bahasa komunikasi seperti SMS dan chatting memerlukan tulisan yang ringkas dan mudah. Kesannya membabitkan banyak pihak yang menggunakan dan mengamalkannya dalam komunikasi harian mereka, terutama dalam kalangan anak remaja dalam generasi Z. Sebagai contoh, perkataan tanda tangan telah diringkaskan hanya menjadi huruf T dan T sahaja. Selain itu, perkataan Assalamualaikum dan Waalaikumsalam sudah diringkaskan menjadi lebih pendek.
Budaya asing yang meresap masuk ke negara kita juga merupakan salah satu punca pencemaran bahasa ini berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan budaya hip-hop yang semakin popular dalam kalangan remaja di Malaysia. Muzik dari kumpulan barat agak digemari di Malaysia. Hal ini menyebabkan berlakunya pencemaran bahasa kerana menggunakan bahasa pasar dan bukan bahasa rasmi pada lirik lagu tersebut. Hal ini sekaligus memusnahkan adab bahasa dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Kesan dunia cyber terhadap pembentukan akhlak masyarakat. Yang pertama, masyarakat mudah terdedah kepada pengaruh budaya barat. Masyarakat masa kini, khususnya remaja, merasakan bahawa budaya barat adalah sesuatu yang perlu diikuti. Seterusnya, berlakunya keruntuhan akhlak terhadap dalam diri masyarakat. Perkara ini terjadi kerana masyarakat cepat terpengaruh dengan perbuatan orang barat yang mempunyai pemikiran yang terlampau terbuka sehingga menjejaskan akhlak mereka. Akhir sekali, kesan dunia cyber terhadap pembentukan akhlak masyarakat ialah hubungan dan interaksi antara masyarakat semakin pudar. Kesan ini berlaku kerana adanya media sosial yang digunakan secara berleluasa. Media sosial ini menyebabkan masyarakat hanya bertegur sapa di atas talian tanpa bersemuka di dunia nyata. Kesimpulannya, Malaysia atau dikenali juga sebagai sebuah negara yang aman dan makmur perlulah menerapkan masyarakat negara dengan taraf etika yang cemerlang supaya dapat menempuh dunia cyber yang penuh cabaran ini tanpa melakukan perkara yang tidak diingini. Masyarakat perlulah berwaspada dan bijak menggunakan teknologi yang ada di dunia cyber dengan baik agar tidak merosakkan corak kehidupan dan pemikiran terhadap dunia luar. Akhir sekali, pihak kerajaan harus mengambil tindakan yang tegas terhadap seorang yang melanggar peraturan dan perintah yang ditetapkan semasa melayani dunia cyber.